adakah sesiapa di dalam pejabat peguam negara mengenali Fame Entertainment ni? Laporkan kepada saya. Okay. Sampai sekarang ni kan semua orang cakap kalau you kena pergi court sebab ada kes A, B, C, D, E. Saya akan cakap peguam negara pun belum tentu lagi tahu kes apa. Serangan-serangan peribadi, serangan-serangan dalam pejabat yang pada saya takkanlah SITAS tak boleh check, takkanlah Bank Negara Malaysia tak boleh semak. Tapi setelah saya pergi ke Bank Negara Malaysia, pada saat tu saya faham kata di Malaysia kita perlu untuk membodik. Saya tutup semua konsep store saya setelah kerajaan menghilangkan semua daftar perniagaan. Macam mana boleh timbul gosip Datin pernah berkahwin dengan Sultan Brunei? Kisah cinta hati beta ada banyak sensitivity yang perlu untuk dihormati. Dikatakan Datin pernah menampar pekerja sehingga menjadi satu kes yang besar jugalah di media sosial. Nak tampak orang tu, sedangkan pada tarikh tu saya tak ada di tempat kejadian. Dan selepas tu kalau semua orang nak tahu, saya memang tak akan tampak pondan. Saya setuju juga, kita orang semua memang kewat. Memang betul lah. Kita orang memang semua kewat sebab semua orang punya problem nak komen ke? Semua orang punya suami kita nak bagi pendapat ke? Semua orang yang pergi mahkamah kita nak kena ambil tahu ke? Apa yang jadi? Semua yang jadi. Cerita sini habis sini. Tak payah kena ungkit lagi. Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel. Ini dia musim baru kita, musim yang kelima dah. Kita berada di Borak Sini Habis Sini, podcast di Spotify dan juga YouTube. Kita mulakan dengan bulan yang sangat mulia, bulan Syawal, dan juga tetamu kita pun sangat istimewa guys. Membuatkan aku pun macam nervous. Ini dia Datin Nurjuma, pengasas dan juga pemilik koleksi tudung bawal scarf yang popular. Siapa yang tak kenal dengan jenama Aidi Juma kan? So Datin, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Hai, Assalamualaikum. Sebenarnya perkenalan kita bukannya hari ni. Sebenarnya dah lama sebab you guys yang masih ingat, lalu every year kita ada sambut anniversary ulang tahun blogbudi.com. Okay, kita buat party lah. 1 tahun sekali kita nak meraihkan kita punya readers, kita punya pembaca. Di event tu kita bagi macam-macam lah, goodies dan segala macam. Dan satu ketika Datin Nurjuma ni sudi memberi sponsor gift. Dan bukan sikit je, I think beratus-ratus tudung dibagi. I pun sekejut kan, sampai beberapa bungkus tudung yang macam-macam semua cantik-cantik masa tu. Dan kita sangat-sangat terharulah kerana sudi memberi sokongan. Dan selepas itu I pun lost contact dengan Datin. Sebab waktu tu dekat sikit handphone. My handphone suka dihubungi. Jadi because Budi pun bukannya orang baru, is somebody being profile yang dah lama berada dalam industri media, dan kita pernah berjumpa banyak kali di beberapa event. Ini macam sebagai tanda terima kasih atas sokongan kepada saya. Anytime kalau kita memerlukan kerjasama pada masa depan, we can just move on. I think mungkin ramai yang terkejut sebab kemunculan Datin Nurjuma dekat podcast Borak Sini Habis Sini rasanya sesuai kot. Sebab ni masanya untuk menjawab segala pertanyaan, segala komen yang macam hari tu kan kita pernah jumpa. Dan video, I think bukan video Budi saja yang viral. Video daripada remaja, sebab pertemuan dengan media di Hotel Grand Hyatt hari tu. Orang kata membuatkan ramai terkejut. Segala portal dengan dia punya headline segala macam cakap Datin Nurjuma kembali, Datin Nurjuma muncul. Saya kan selalu jadi bahan. Aduh, dan ini masanya mungkin kita nak berbual santai di episod pertama. Kita bukan dekat sini saja guys. Aku harap Datin Nurjuma tak serit-serit lah. Orang kata datang, orang kata bertamu di studio yang agak kecil ni. But it's cool and pretty and sangat professional. Macam serius professionalnya studio ni. Datin faham kan, podcast durasi dia agak panjang sedikit. Okay. So kita harap
Datin tak kata tak lenguh lah untuk bertahan sampai 1 jam. Semoga. Saya tak tahu. Dan malam ni pun katanya ada saya. temu janji selepas ini. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak lah Datin sudi datang bertamu walaupun schedule jadual dia pun agak padat. Sebenarnya thank you juga Budi sebab pulang dari Kota Baru kan. Ya. Kelantan Beraya. Guys, aku baru sampai ya guys. Okay. Aku baru sampai daripada Beraya dekat Kelantan. Semangat orang media tu lain macam. Macam mana Datin sambut Hari Raya tahun ini? Adakah berbeza dengan tahun-tahun sudah? Apa yang specialnya sambut raya tahun ini? Hari Raya sama je. Tiap-tiap Hari Raya pun 1 Syawal kan, buat kata menteri. Jadi disambut dengan penuh kesyukuran, pakai baju baru, yang penting ada tudung baru, dress up cantik-cantik. Dan setiap tahun pun Hari Raya adalah hari untuk we girls, semua orang perempuan bercantik-cantik, bersiap-siap dan selfie sama keluarga. Jadi pada saya Hari Raya daripada zaman saya kanak-kanak sampai sekarang adalah hari untuk kita bercantik-cantik dan appreciate each other. Mungkin setengah daripada kita rasa macam Hari Raya tu macam stress out lah, nak kena buat tu buat ni kan. Yang penting Hari Raya saya dah ada adik saya yang pandai memasak. Saya makan je, menikmati hidangan bersama keluarga. Tu je lah Hari Raya. Datin balik Penang ke? Belum balik lagi sebab sekarang ni tengah macam melalui huru-hara menjemput semua orang ke open house saya. Ya, Datin akan buat open house pada bila tu? Pada 1 Mei 2023. 1 Mei. Kenapa memilih 1 Mei ni? Ada tak macam tarikh yang signifikan? Tarikh tu sebenarnya tak ada signifikan, tapi sebab public holiday. Sesuai lah. Jadi saya semua nak memudahkan semua orang untuk datang ke majlis Hari Raya. Saya bersama Museum Scarf dan kawan-kawan. Dan sebab tahun-tahun sebelum ni kan tak boleh buat open house, COVID, tak boleh ada kasut banyak-banyak, kereta banyak-banyak. Jadi tahun ni kita mengambil kesempatan untuk berkumpul bersama rakan-rakan, sebenarnya untuk menikmati makanan, sit down, gossip. Gosip Gosip pun ada? Ada. Sebagai orang perempuan, gosip tak ada satu terapi. Kan semua orang percaya benda yang sama kan? Faham. Okey, mungkin ramai yang confuse jenama ID Juma dengan Museum Scarf. Okey, apa beza dia? Nak rebranding ke ataupun macam mana? Boleh terangkan sikit? Okey, dia sebenarnya Museum Scarf adalah sebahagian daripada pelan jangka panjang dalam kehidupan saya sebagai seorang perintis industri scarf. Jadi satu masa dulu 2010 saya mencipta scarf bawal moden yang pada masa tu saya boleh dengan segala rendah hatinya bercakap, saya kata saya bersyukur kepada semua orang yang memberi sokongan kerana meraihkan ciptaan saya. Jadi sepanjang 10 tahun sampai tahun 2020 bawal scarf yang diberi nama ID Juma telah merentas dunia. Dah ke Jerman, ke United Kingdom, Amerika, Australia and a few other countries lah. Banyak negara yang kita telah buat fashion show, Turki. Jadi selepas 10 tahun saya kata targetnya ialah saya nak buat Museum Scarf. Museum Scarf adalah interpretasi saya kepada cinta saya dalam mencipta scarf bawal moden dengan cetakan-cetakan yang ada masanya orang kata cetakan ni macam kartun lah, macam lapik meja lah. Tapi akhirnya cetakan-cetakan itulah yang digilai ramai. Pada saya, bila kita memiliki Museum Scarf, orang lain tak ada museum. Orang lain ada butik je. Orang lain ada butik, orang lain ada kedai tudung. Ini museum adalah satu pameran, Datin. Museum adalah satu terjemahan kepada cinta. Maknanya kalau seorang itu bila kita menjadi perintis industri, sampai satu masa kita bersedia untuk berkongsi orang datang dan tengok je, tak beli pun tak apa, tapi menikmati kecantikan tudung bawal tu. Jadi pada saya museum adalah lambang seni. Lambang seni yang dalam dunia, orang yang sanggup untuk membuat museum adalah orang yang sanggup untuk mengorbankan segala-galanya semata-mata untuk mempertahankan legasi sesuatu yang kita cipta dan kita percaya untuk generasi masa depan. Jadi Museum Scarf dalam tu akan ada ID Juma, Blossom Scarf
dan semua jenis scarf yang telah direkecipta dalam bumbung Colours Edition sebenarnya, yang pernah kita bawa ke seluruh dunia. Mungkin ada yang tertanya-tanya juga, bilakah diorang akan menyaksikan benda ni akan berlaku, direalisasikan museum scarf ni? Okey, insya-Allah dalam perancangan untuk buat museum ni, saya kata saya bukan merancang untuk buat museum tu semalam ke, bulan 2 ke, bulan 1 ke. Saya dah rancang untuk buat museum ni hampir 5 tahun. Dan saya sentiasa menyebut-nyebut perkataan museum scarf sebab untuk membuat satu museum memerlukan cakna idea, memerlukan terjemahan idea yang bila orang datang melawat, orang akan kata, okey, kita tak pernah tengok lagi bangunan sebegini, kita tak pernah tengok lagi produk sebegini. Jadi insya-Allah bulan November 2023, sebab dalam proses yang dah sama, nak dekat dah ni. Berapa bulan je lagi? Ada lagi 6 bulan. Ada 6 bulan. Ada lagi 6 bulan. Okay, jangan macam tu. Sebab kalau kata dah dekat sangat. Okay. Sebab secara asasnya buat museum ni macam kena hari-hari berfikir, okay, apa sebenarnya yang kita nak pamerkan kepada masyarakat umum? Apa yang sebenarnya kita nak pamerkan kepada orang awam? Dan secara mudahnya, saya percaya Museum Scarf is the first in the world, yang pertama seumpamanya di dunia, di mana saya ingin mengumpul dan meraihkan mereka-mereka yang juga peminat-peminat scarf, peminat orang kata pelitup kepala warna-warni, dan generasi wanita muda yang sama-sama menghargai seni scarf. Jadi bulan 11 lah, insya-Allah. So, doakan. Takut juga, nervous. I like. Okey, kita dah berada di berapa bulan Syawal ini? 4, 5 kan? So mungkin dalam pemerhatian Datin, ramai wanita di luar sana masih lagi menggilai pakai tudung bawal. Mungkin kita nak tanya dari segi pendapat Datin sendiri tentang fashion tudung masa sekarang ni, macam mana? Okey. Apa pendapat? Itu pendapat yang ni saya selalu buat safety clause. Okey, bila kita bercakap kita akan buat safety clause, yang ni adalah pendapat peribadi, dan pendapat peribadi saya boleh jadi pendapat komersial yang boleh diubah-ubah di dalam media kadang-kadang. Okey. Tapi tahun ni saya memang meraihkan fashion wanita yang pakai tudung serkup. Serkup Serkup yang mana satu? Tudung serkup yang macam serkup tu, yang macam serkup opah-opah tu. Jadi bukan saya meraihkan, saya macam mana, saya kata saya kagum dengan keupayaan wanita memakai tudung serkup. Sebab pada saya dulu satu masa kan, kalau kita budak UIA lah kan, serkup tu dah pakai serkup kena pakai tudung lagi, dah pakai tudung kena pakai tudung lagi. Jadi tak boleh pakai macam bagi nampak leher ke, anak rambut ke. Tetapi sekarang ni mungkin itu adalah trend tudung serkup dengan baju yang ada kepuk-kepuk. Sesuatu yang saya sendiri sebenarnya tak boleh pakai. Saya tak kerti. Saya memang tak pandai. Tapi orang kata sebagai orang yang meraihkan fashion, tahun ni saya rasa memang fashion wanita berserkup tu adalah satu aliran. Sebab rasanya sebab kebanyakan wanita nak menunjukkan kemewahan pakaian masing-masing. Jadi nampaklah in a way maybe it's cute. Saya okey je. Cuma itulah, tahun ni ialah saya tengok tudung serkup. Mungkin tak lama lagi serkup tu dah bukan lagi trend lah. Cuma kalau tanya tahun ni, kadang-kadang dia ada macam tahun tudung bawal, tudung selendang. Tahun ni ialah rakyat Malaysia ke, warga Malaysia kebanyakannya suka serkup. Mungkin selepas raya, nak masuk raya haji nanti, semua orang akan berpatah balik kepada tudung bawal. Okey, masih nampak jelita cantik Ayu kan? Mungkin ramai yang nak tahu juga rahsia awet muda Datin Nurjuma ni. Oh, mungkin pada saya, entahlah. Yang ni soalan paling susah. Dalam banyak-banyak soalan, itulah soalan yang paling susah. Okey, rahsia awet muda. Makan, minum macam manusia. Mungkin antara perkara yang saya tak buat dalam kehidupan ialah serabutkan kepala saya dengan... Jangan stres. Jangan stres satu hal. Jangan ambil masalah semua orang sebagai masalah kita. Kadang-kadang dalam dunia sekarang ni, kalau dapat dilihat kebanyakan wanita, dia mengambil masalah semua orang sebagai masalah dia. Jadi
masalah jiran sebelah rumah pun masalah dia, masalah kucing orang beranak pun masalah dia, masalah suami orang lain pun masalah dia. Jadi lama-lama masalah yang banyak-banyak tu masalah orang lain yang bukan pun masalah yang perlu untuk diselesaikan, dimasukkan dalam kepala seseorang tu, menyebabkan naik ke air muka dia nampak serabut. Semua orang punya problem nak komen ke? Semua orang punya suami kita nak bagi pendapat ke? Semua orang yang pergi mahkamah kita nak kena ambil tahu ke? Jadi mungkin pada saya kata, kalau orang tu tak tanya pendapat saya pun tak bagi pendapat. Jadi senang, saya tak payah serabutkan air muka saya dan saya tak payah serabutkan dunia saya. Maybe that is my way. Podcast Borak Sini Habis Sini ni tak lepas daripada soalan-soalan panas. Of course. Soalan yang mengundang ya. So kita nak minta maaf dari awal-awal lagi kalau ada lah soalan-soalan yang macam Datin kata, kenapa ada soalan ni macam biasalah Datin, Borak Sini Habis Sini. Mungkin ramai juga yang nak tahu kan. So Datin kalau kita tengok kan, terkenal dengan sikap dia yang tegas, garang. Betul ke? Tegas dan garang ni adalah sikap ataupun karakter Datin? Sebab saya tak nampak lagi Datin marah depan saya. Oh, saya memang ada hari saya jadi orang, ada hari saya jadi harimau. Okey, faham. Okey. Saya mungkin dari zaman saya sekolah pun semua orang tahu kata Nur Juma is no nonsense. Saya bukan jenis orang yang kalau saya marah tu saya memang I'm seriously marah. Dan takut. Saya memang boleh jadi singa, saya boleh jadi harimau, saya boleh jadi serigala. Oh, ni pengakuan ya. Saya boleh jadi semua, cuma saya tak boleh jadi tikus. Saya tak reti jadi pengecut. Saya boleh jadi segala-galanya. Maybe that is part of cara saya dilatih untuk berterus terang dan berdepan dengan masalah. Sebab kita kata macam tu, ada pernah satu terjadi kes ini Borak Sini Habis Sini pernah berlaku, dikatakan Datin pernah menampar pekerja sehingga menjadi satu kes yang besar jugalah di media sosial. Tapi sebenarnya apa yang orang lain tak tahu sebenarnya yang tentang kes itu, dan juga siapa Datin Nur Juma yang diorang tak tahu sebenarnya aku ni jenis yang ada sebab berlakunya benda tu. Dalam dunia kan saya selalu percaya semua orang yang garang. I'm not the only tiger in Malaysia. There are so many tiger and tiger king. Jadi semua orang yang garang dalam Malaysia, dia tidak akan menggunakan kekerasan fizikal. Okay, orang yang garang dia akan marah firm, mesti ada sebab. Kalau kita marah mesti ada sebab. Tetapi angkat tangan ke, pukul ke, tampar ke, sentuh ke fizikal, alangkan anak saya tak pernah buat. Perkara macam tu, sebab tu saya tak pernah respon. Sebab pada saya, kadang-kadang dalam dunia media, 99% konten ataupun isi kandungan yang dibuat tanpa bertanya kita semula adalah fake news. Okey, berita tu tak benar lah maksudnya. Berita tu sangat fake news sebab saya buat satu penelitian. Macam mana saya nak tampak orang tu sedangkan pada tarikh tu saya tak ada di tempat kejadian. Dan selepas tu kalau semua orang nak tahu, saya memang tak akan tampar pondan. The only person kalau saya nak bertumbuk ke, bertampar ke, bersilat ke. Tapi Datin ada satu video yang tersebar dekat internet juga pasal benda ni. So apa pendapat Datin bila bukti jelas yang menunjukkan Datin buat benda tu? Macam ni, kadang-kadang kan dalam banyak-banyak teknologi dan animasi yang manusia cuba untuk melakukan, keupayaan manusia untuk berbohong itu kita tak boleh nafikan. 99% animasi ataupun AI digunakan adalah untuk fitnah dan untuk fake news dan slandering. Sebab kalau perkara tu betul dan perkara tu memang orang kata maklumat berdaulat lah, maklumat yang sebenar-benarnya, mesti ada kes yang kita boleh duduk bincang dan tanya, apa jadi, kenapa, bagaimana, dan perkara tu boleh diselesaikan dan disiasat. Tetapi setelah saya meneliti dan menyiasat bahawa sebenarnya teknologi hanya digunakan untuk fake news, untuk slandering, untuk fitnah, untuk buat poster dan untuk menjatuhkan orang Melayu.
kenapa kita orang Melayu, apatah lagi orang perempuan, muda, ada perniagaan sendiri, perlu untuk melayan kerenah-kerenah, mungkin MC-MC, mungkin pejabat kerajaan, sebab di akhir-akhir cerita tersebut, pihak peguam saya pun tanya, macam mana cerita macam ni boleh timbul? Saya kata, kalau saya tak ada brand, kalau saya tak ada nama, dan saya tak ada perniagaan yang mungkin pada penilaian kerajaan telah menjangkau nilai bilion, tak ada siapa pun peduli tentang saya kan? Tapi mungkin bila kita sudah sampai ke satu tahap yang kalau diserang di media sosial dan diserang di media, ada nilai media. Ada nilai yang ingin dilihat oleh rakyat Malaysia. Maka akan ada pasukan-pasukan media yang sanggup bersusah payah melakukan segala-galanya semata-mata untuk merosakkan nama orang lain. Isn't it that is the whole idea of AI? Saya tertarik dengan hobi Datin iaitu membaca. Dan semasa pertemuan dengan media hari itu, saya tertarik dengan ayat Datin, iaitu membaca ni ibarat lambang kemerdekaan. Okey, maksud Datin apa dia? Lambang kemerdekaan. Saya pun suka baca, tapi tak nampak macam membaca tu satu kemerdekaan. Oh, saya paling suka membaca buku, bukan buka buku. Okay. Saya tak baca kulit buku sahaja, saya baca the whole book itself. Jadi, apabila kita membaca, kita membenarkan mungkin buku-buku yang saya baca adalah buku-buku yang dikarang dan ditulis oleh orang-orang yang merdeka. Jadi dia memberi idea kepada saya bagaimana untuk memerdekakan diri saya dan menjadikan saya lebih faham mengenai orang yang berada di muka buku. Orang yang berada di media sosial. Sebab secara asasnya bila kita membaca, kita boleh, kalau kita boleh sampai kepada tahap pemikiran penulis buku tersebut dan memahami segala aspirasi yang ditulis dalam buku tersebut, sebenarnya jiwa kita merdeka. Kita boleh untuk mencampakkan idea yang diinterpretasikan dalam satu mekanisme yang membenarkan orang lain juga menghargai seni berfikir tersebut. Wow. Jadi itulah pada saya kemerdekaan bila mana kita boleh membina sesuatu menjadi lebih besar dan lebih cantik berbanding daripada cara orang yang berada di mungkin media sosial ataupun Facebook yang kalau dilihat sesuatu yang cantik, menarik, ada nama, ada rupa, ada nilai seni, mereka hanya akan cuba untuk merosakkan. Itu tak merdeka, itu telah dijajah. Jadi pada saya, bila saya setiap kali saya membaca, saya dapat satu idea bagaimana untuk melangkah dengan lebih berani, dengan lebih gagah, lebih kuat dan terus-terusan menjadi harimau. Okey, kita berpindah kepada soalan yang merujuk kepada pengalaman. Pengalaman mungkin tak pernah didedah sebelum ini. Tentang pengalaman Datin, kita semua tahu Datin adalah lepasan UIA, ambil pengajian Business Administration, betul? Betul. Okey. Pengurusan bisnes. Saya belajar di kuliah Ekonomi dan Management Science. UIA. Okey, ceritakan sedikit. Macam mana boleh dah sampai seru ke untuk belajar benda tu, ataupun macam saya belajar benda lain. Tapi saya minat benda lain dan kerja benda lain. Macam Datin ada tak minat benda tu ataupun kenapa pilih? Mungkin cerita sedikitlah pengalaman belajar di UIA. Satu masa dulu cita-cita saya masa saya umur 16-17, masa saya first time bercakap depan Yang di-Pertuan Agong, pidato Piala Diraja. Cita-cita saya ialah untuk menjadi Governor Bank Negara. Saya tak pernah ada cita-cita kecil. Cita-cita saya sama ada di Perdana Menteri ke, Governor Bank Negara ke, ataupun Menteri Keuangan. Saya tak pernah fikir bahawa ada sempadan untuk seorang wanita yang dihantar ke sekolah untuk bercita-cita sedemikian. Jadi masa tu saya berfikir, okey, satu lagi kerjaya yang saya sangat orang kata sangat tertanya-tanya ialah untuk menjadi remiser dalam Bursa Malaysia. Saya sangat minat accounting. Saya sangat suka matematik, saya sangat minat accounting dan saya sangat suka membaca trend ekonomi. Jadi itu adalah satu kuliah yang membantu saya dengan profesor-profesor saya yang serba pandai,
yang datang dari Federal Reserve, yang datang dari London School of Economics, yang serba cerdik, mengajar saya mengenai ekonomi dan manajemen sains. Satu pengalaman menimba ilmu yang tidak ada pada tempat-tempat lain. Jadi selepas tu saya trainee di PNB, Permodalan Nasional Berhad. Kemudian saya buat program keuangan Islam. Pada umur 21 tahun saya telah interview timbalan Governor Bank Negara, dan cita-cita saya masa tu masih lagi, I want to be Federal Reserve Governor or Governor Bank Negara, ataupun saya memang nak jadi CEO bank. Dan memang cita-cita saya memang tak pernah kecil. Mungkin sebab saya debater. Tapi belum tercapai lagi ni. Mungkin sebab saya pembahas. Jadi saya kata okey. Tapi satu masa bila saya masuk kerja dalam PNB, dan bila saya masuk dalam pejabat kerajaan untuk interview semua pekerja-pekerja dalam industri keuangan Malaysia, saya melihat bahawa pemikiran mereka masih berada pada takut lama. Tak mungkin saya akan boleh berkembang dan menjadi seorang yang mempunyai pengetahuan yang meluas kalau saya bekerja dalam pejabat kerajaan. Jadi akhirnya saya membuat satu keputusan, saya masuk pengacara jemputan Nona. Saya nak jadi wartawan. Itulah permulaan dia. Ramai tak tahu ni. Yap, sebab itu je permulaannya. Biasanya kalau bekerja dalam dunia penyiaran, lepasan Mascom. Ni jarang orang business administration, accounting. Sebab saya ada macam mungkin satu minat, saya suka baca ekonomis. Saya suka baca majalah masa, ekonomis, Time. Jadi saya adalah macam, kalau boleh saya quote anak saya cakap, you are nerd. Okay, semua orang panggil saya macam duduk dalam dunia dia, dengan buku dia, dengan library dia. Itu je yang saya tahu. Jadi saya kata okay, kalau saya jadi wartawan, mungkin saya boleh tahu segala-galanya lebih banyak berbanding kalau saya bekerja dalam satu institusi. Jadi itulah sebabnya saya masuk pengacara jemputan Nona. Inilah dia kita nak tanya. Mungkin Datin boleh cerita sedikit pengalaman macam mana boleh terjebak dalam dunia penyiaran ni? Pergi casting ke macam mana? Saya pergi ke sesi pemilihan finalis rasanya. Masuk pertandingan Pertandingan pengacara jemputan Nona kelima. Tahun bila? 2002? 2001. 2001? Masa tu saya tahun 3 kuliah ekonomi. Masih belajar masa tu? Masih belajar lagi. Orang kata tak terganggu ke? Belajar, lepas tu pula fokus kepada pengacaraan? Dunia saya ketika tu tidur 1 jam ke 2 jam. Tak cukup tidur ni. Macam mana tu? Kalau macam masa tu saya kata, kalau kita orang muda sanggup untuk berkorban masa dan memenuhi semua tuntutan jadual, kita boleh buat segala-galanya. Pagi pergi kelas, tengah hari pergi TV3 Sri Pentas, malam saya ada latihan debat. Debat lagi? Yep. Boleh, manusia boleh melakukan segala-galanya kalau kita boleh menguruskan masa. Jadi masa tu saya kata, kalau saya nak jadi, okay, mungkin waktu tu saya ada satu lagi cita-cita pula, nak jadi CEO TV3. CEO TV3 pun dia nak. Saya memang bila saya join sesuatu institution tu, saya ada target, saya ada cita-cita, apa saya nak buat, kenapa saya nak buat. Jadi bila saya tengok, okay, kalau saya jadi wartawan, saya boleh faham banyak perkara yang budak-budak perempuan lain belum tentu lagi boleh faham. Jadi saya cubalah, saya tahu, okay, macam ni. Sebab waktu saya kerja di TV3 pun, saya intern di finance department. Masa tu intern? Saya intern finance department. Jadi masa saya intern di finance department tu. Dan siapa yang menggalakkan, okay, cuma you boleh buat benda ni, you boleh jadi pengacara? Tak ada siapa pun. Bapak saya pun tak bagi saya jadi pengacara, sebab bapak saya tak nak saya jadi artis. Jadi saya masuk pengacara jemputan Nona tu pun macam accident. Sebenarnya accident, saya bosan, saya cuba untuk mencari, sebab saya hantar resume ke Petronas dan PNB dan beberapa bank lagi. Tapi sebab orang ingat saya orang asing dengan nama saya Nur Juma. Orang ingat orang Arab? Ya, orang ingat saya macam foreigner. Tambah lagi dari UAE kan. Jadi saya kata, muka pula Arab-Arab sikit. Waktu tu macam saya cuba tak kata, no, saya bukan foreigner. Jadi okay, tak apa, saya cuba minta intern di semua institusi keuangan dan saya dapat di PNB.
Dan dalam masa yang sama saya juga perlu untuk berkhidmat dengan sistem televisyen Malaysia Berhad. Jadi saya pun macam mana nak buat? Kerja dekat PNB 8 hari. Lepas tu saya kata saya dah tak larat nak ulang alik dari PNB pergi Seri Pentas untuk syuting lagi. Okeylah, saya minta untuk intern di Jabatan Keuangan TV3. Senang. Jadi saya intern di Jabatan Keuangan TV3. Saya boleh baca semua financial report dengan tepat. Dan petang saya boleh buatlah penggambaran nona, Kiss Goodbye Forever. Banyak program masa tu. Kenapa banyak sangat program nak ambil? Macam penerbit nak sangat Nur Juma ni. Mungkin sebab saya robot. Saya semua I think banyak juga. You listkan berapa kalau masih ingat lagi program-program yang Datin pernah jadi pengacara. Nona of course. Program Keuangan Islam, Wanita Hari Ini. Kemudian semua assignment sebab mungkin saya melodi je belum. Melodi saya tak kerti. Saya memang tak pandai. Bukan tak kerti. Nanti kan saya pergi tanya nama artis tu, sebut ni lagi kahwin dengan ni. Saya confirm silap kat situ. Jadi kalau program-program macam wanita, semua benda-benda program-program yang research saya boleh handle lagi. Sebab mungkin saya je yang akan macam tak apalah, baca dulu, research dulu. Dan kalau waktu kita muda kan, waktu kita intern baru lepas graduate, orang kata komitmen tak ada. Dunia hanyalah untuk mencapai cita-cita menjadi the big boss. Apa lagi kerja satu hari 23 jam. Balik rumah, mandi, tidur sekejap, lepas tu pergi office. Dan jadi wartawan adalah satu yang satu seni bercampur dengan sains. Sebagai satu seni. Sebab wartawan tak boleh berfikiran macam orang lain. Wartawan kena tahu bagaimana untuk memilih dan menapis maklumat yang disiarkan untuk masyarakat awam. Bukan main pedal je. Bukan main pedal. Sebab wartawan, dengar je gosip terus keluar. Yes, yang tu bukan wartawan, yang tu sawan. Aduh. Kalau wartawan tulen, dia akan tanya dulu, research, kemudian check dulu, boleh ke tak, adakah itu akan memberi kesan jangka panjang. Jadi, itu etika dia. Itu etika kewartawanan. Jadi saya pula jenis orang yang tak apa, kita study sikit, kita research sikit. Orang kata biar segala maklumat yang kita siarkan di media penyiaran utama, iaitu TV3, berkualiti untuk masyarakat. Jadi kalau orang tengok semua konten yang kita orang wartawan TV3 buat, memang mempunyai nilai membangunkan masyarakat. Kenalah masyarakat madani ke, progresif ke, aktif ke, cerdik ke. Satu masa dulu itulah aspirasi kita orang. Bukan menjadi wartawan-wartawan sawan yang kerja nak salah je yang itu wartawan hiburan. Okay. Okay, berapa tahun dekat TV3? Sekejap je sebenarnya, dari tahun 2002 sampai tahun 2004 sebelum saya persetujui. Bersetuju apa? Okay. Bersetuju untuk memkahwinkan diri. Tiba masa untuk berkahwin lah. Okay, sebelum tu kita nak ke alam perkahwinan. Sebelum tu kita nak korek lagi. Mungkin ada pengalaman bekerja dengan pengacara-pengacara lain. Dengan cerita pengacara TV3 ni dulu-dulu macam kewak juga macam belagak diva. Ni saya dengar sendiri daripada wartawan-wartawan senior lah dekat TV3. Dia kata pengacara-pengacara nona ni semuanya macam yang datang-datang semuanya macam kewat, belagak diva. Saya setuju juga. Kita orang semua memang kewat. Memang betul lah. Kita orang memang semua kewat sebab rasanya kan itu je caranya untuk menjaga maruah diri. Itu je cara untuk menjaga harga diri. Sebab kalau kita sebagai pengacara terkenal dan orang kata ada rupa, kemudian ada nama, lepas tu ada nilai intelektual dan ada nilai kewartawanan. Kalau kita orang selalu, maknanya semua pengacara selalu diserang dengan gosip-gosip murahan, nilai intelektual yang cuba ditampilkan sebagai wartawan penyiaran hilang. Jadi suka atau tidak, bila masuk dalam pejabat, fokus kerja,
bila datang orang-orang yang macam nak mengorat ke, nak membebel ke, nak menggesel, nak menggatal ke, ataupun nak cakap kata let's just ignore your work and let's enjoy the popularity, kita orang cakap taklah kot. Jadi bila kadang-kadang sebenarnya apa yang berlaku ialah kita jual mahal. Bukan jual mahal, cuma menjaga maruah diri. Orang kata lebih baik dikenali sebagai orang perempuan yang tahu harga diri daripada jadi orang perempuan yang tak ada harga. Jadi di situ kefahaman orang satu masa dulu pun semua pengacara TV3 sebenarnya mahal. Kan? Antara nama di musim sebelum Nur Juma kan? Siapa kalau boleh imbas balik? Banyak pengacara-pengacara yang saya kata okeylah, dalam banyak-banyak yang diceritakan disebut Farahin Jamsari, Eza Aziz Normal Fazin, Samsudin, Normal Samsudin. Senior kan? Dia senior. Saya banyak tahu lah. Adalah tu gosip yang nak datang kat situ kan. Okay, jadi macam banyaklah orang-orang yang sebelum saya, yang senior saya. Sebab dalam dunia penyiaran bukan semua orang akan ada aura pengacara. Kan? Pengacara dulu, kalau kita nampak kan, pengacara Nona dulu dengan pengacara Nona sekarang, dia dah lain. Dulu kita sentiasa nak tengok kan. Macam pembaca berita lah. Pembaca berita zaman-zaman dulu lah kan. Sebelum zaman-zaman ada Facebook apa segala macam ni. Kita macam nak tengok. Bukan kita nak tengok berita tu. Kita nak tengok orang tu. Jadi mungkin ini aura tu. Analitik saya tau. Zaman dulu semua orang tak ada nak tengok diri sendiri. Zaman sekarang semua orang nak tengok diri sendiri je sebenarnya. Bangun pagi. Maksudnya shot sendiri? Saya tak kata. Okay. Saya tak kata. Okay. Zaman sekarang semua orang kalau dia buka Facebook pun, dia buka Facebook dia dulu. Kemudian dia tengok siapa nak follow dia, siapa yang like, siapa yang komen, siapa yang komen, lepas tu siapa yang dislike macam mana, siapa yang block. Jadi orang sekarang dia takkan boleh nampak konten-konten wartawan media berdaulat. Jadi dia hanya akan nampak konten untuk diri dia sendiri. Macam kadang-kadang saya tengok kalau nak tahulah macam mana nak handle media content tu sebenarnya, adakah dari media content tu kita akan generate commercial value, dan berapa lama pula commercial value tu akan bertahan sebagai media content. Dan lihat bagaimana wartawan-wartawan zaman saya lah, kalau kita orang tak bercakap pun orang akan kata kita bercakap kan? Kita tak buat nampak pun orang muka. kata kita buat. Okay. Aduh. Jadi macam tahap wartawan zaman dulu ialah apa sahaja yang kita buat adalah pewartaan, sesuatu yang benar, berdaulat dan mempunyai nilai ketulinan media masa. Zaman sekarang saya tak pastilah sama ada pejabat Perdana Menteri faham ke tak, tapi semua konten dah bercampur-campur. Ada yang betul, ada yang tak betul. Ada yang fake news pun masuk juga. Ada yang sekarang fake news, ada yang fitnah, ada yang AI, ada yang IA. Jadi saya kata banyak sawan dari wartawan. Kadang-kadang sebab tu pun kalau orang tanya kenapa tak ada social media, sebab saya kata letih juga kadang-kadang handle sawan. Sebab dalam social media ataupun dalam arus media sekarang, kita like pun salah, kita tak like pun salah, kita komen pun salah, kita tak komen pun semua salah. Semua jadi salah. Jadi macam orang kata mungkin itu adalah harga menjadi personality terkenal TV3. Idola Datin Nurjuma dalam dunia penyiaran siapa? Idola saya. Saya suka cara Aznil Nawawi. Serius? Wow. Saya suka cara dia. Sampai sekarang kan dia. Saya suka bakat dia. Saya suka professionalism dia. Saya juga suka Nur Farahin Jamsari, Eza Aziz Fauzi. Saya suka semua ikonik kan. Semua pengacara-pengacara yang satu masa dulu juga adalah wartawan penyiaran berdaulat. Maknanya kita adalah grup yang perlu untuk pertama mencari subjek media. Kedua, memastikan subjek media tersebut adalah subjek yang berkualiti. Dan ketiga, subjek tersebut juga mampu untuk membangunkan masyarakat dan wanita secara umumnya. Itu adalah antara orang-orang yang Mahathir Lokman,
Azli Nawawi itu antara orang yang saya, kalau saya tengok pun saya macam wow. Tapi dalam dunia kewartawanan ada beberapa orang yang sebenarnya bukan pengacara tetapi sangat memberi inspirasi kepada saya, macam Mazli Nordin, Khalijawati, Siti Hatijah, Nuraisha Malik. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya dalam dunia media yang menentukan sama ada pengacara tersebut adalah pengacara yang berakal ataupun tidak, dibantu oleh dan disokong oleh pasukan penerbitan yang terbaik. Jadi pasukan penerbitan yang berakal akan membantu pengacara nampak mahal dan intelek. Jadi itulah sebenarnya macam orang-orang yang sampai bila-bila pun saya akan tetap mengingati jasa mereka dan mengatakan bahawa saya adalah saya kerana saya ada pasukan yang cerdik-cerdik. Okey Datin, satu perkataan yang membezakan, apa yang membezakan pengacara dulu dengan pengacara sekarang? Satu perkataan. Adakah kita perlu untuk membandingkan? Okey, satulah. Memang beza, jauh beza tau. Saya pandang memang sekarang macam pengacara sekarang, dia lain dengan pengacara zaman-zaman. Saya tak tahu lah sebab mungkin. Okey, satu perkataan je. Saya tak tengok pengacara sekarang. Jadi Dia tak. Tak, sebab kalau saya komen nanti saya kena. Takut pula. Bukan. Kita kena hormat periuk nasi orang lain. Faham. Itu periuk nasi orang. Okey, ini satu soalan lagi. Pernah tak Datin digosipkan oleh mana-mana artis ataupun I think VIP pun banyak kan? Tiba. Okey. Masa ketika itu digosipkan mana, ada tak? Orang kata kalau jadi pengacara terkenal tak kena gosip kan? Tak terkenal lah. Itu je. Okey, faham. Okey, ni untuk nasihat untuk pelajar-pelajar Mascom. Apa yang diorang perlu buat? Apa yang Datin boleh bagi tahu diorang untuk jadi wartawan, penyiaran? Diorang perlu buat apa sebenarnya untuk berjaya? Jaga diri. Wartawan kena tahu jaga diri. Wartawan kena tahu dekat mana line antara kita menjadi wartawan profesional dan jadi orang kata sekadar penghias majlis. Jadi jaga diri, jaga profesionalism kita, jaga tahap kita melaporkan laporan kepada pihak dalaman media dan pihak masyarakat. Jadi konten kita, pewartaan bahan media kita akan menentukan di mana letaknya nilai diri kita sebagai wartawan. Saya dulu satu prinsip saya ialah kalau berita tersebut adalah satu bahan yang akan mencipta kekecohan dan masalah, baik diam, jangan buat. Kalau bahan tersebut tidak membangunkan budaya masyarakat, jangan buat. Kalau kita ada hak untuk memilih. Kita ada hak untuk memilih dan sebagai wartawan kita ada satu lagi hak yang tidak ada kepada orang awam. Iaitu hak untuk menapis bahan media. Itu adalah antara perkara-perkara yang membezakan wartawan dengan sangsawan. Okey Datin, ini soalan ni. Soalan kena tanya kan? Ni, pengacara TV sentiasa menjadi perhatian VVIP ataupun VIP. Apa komen Datin? Sentiasa macam ada je kan macam menjadi perhatian lah. Kenapa tidak artis? Kenapa personality TV ketika itu? Personality TV3. Ni bukan Astro TV3 je. Astro. Kalau TV3 mesti kena. Personality TV3. Mesti terpalit. Apa komen? Mungkin perbezaan akal fikiran, mungkin perbezaan pembawaan intelektual dan tahap profesionalism. So bagaimana Datin menepis kalau ada gosip, macam mana cara dia untuk menepis? Bertenang Okay. Bertenang. Jadi kalau ada gosip, saya tengok dulu. Lepas tu saya pun tak apalah. Kalau tak ada gosip, dunia tak warna-warni pula. Kalau ada pun tak ada ubah apa-apa pun. Jadi saya kalau rasa handsome, saya layan lah. Kalau agak-agak gitu. Okay, ini soalan yang mungkin orang akan membuatkan ramai juga yang macam meminta lah. Datin suka lelaki yang macam mana sebenarnya? Lelaki yang baik.
Alah klise je. Okay. Sebab susah nak cari lelaki yang baik. Jadi macam kenapa saya perlu untuk menjawab mengenai siapa saya suka? Sebab saya memang dah suka. Saya dah ada. Okay. Datin dinobatkan sebagai juara pengacara jemputan Nona musim kelima, betul? Betul. Adakah Tahun itu 2002 kan? Adakah itu pencapaian terbaik? Atau ada lagi yang macam boleh dibanggakan sebenarnya? Pencapaian saya kalau dari segi kehidupan kan, kalau dibungkuskan dalam satu catatan sebuah buku ataupun direwayatkan dalam sebuah buku, pencapaian terbaik saya ialah melahirkan anak lelaki. Tiga-tiga lelaki? Tiga-tiga lelaki. Anak lelaki kepada keluarga. Speechless. Aku tak sangka. Itu pada saya pencapaian hidup mati. Ya, nak melahirkan anak lelaki. Jadi melahirkan anak lelaki dengan kita dah tahu dah, okay, this is a big baby. Kan ada gambar saya viral merata-rata dengan macam mana tu? Aku tak tahu. Okay, so yang mana? Ada lah. Okay, yang baru. Okay. Alang-alang cerita sikit. Yang viral tu. Yang viral tu gambar yang macam saya sebesar-besar manusia kot. Pernah naik badan sebab mengandungkan anak lelaki. Dia lain lain sikit sebab membuatkan budak saya mengidam, saya makan banyak. Makan banyak. Macam mana nak kuruskan balik Jaga anak lelaki juga. Bila jaga jadi automatik jadi tak sempat makan, tak sempat bila jaga tu. Jadi macam pencapaian terus. saya terbaik ialah melahirkan anak lelaki. Ya Allah, Tuhan je yang tahu. Susah menakutkan. Dikira macam saya bukanlah orang yang macam beragama yang betul-betul Islamik ke, tapi bila saya takut tu, semua doa saya boleh baca. Tiba-tiba time tu semua doa saya baca. Saya cakap itu pencapaian saya terbaik. Okay, kita beralih kepada alam perkahwinan Mungkin ramai nak tahu sebab saya rasa lah kan, Datin Nurjuman ni seorang yang tak suka diri jadi expose. Tapi dikejar oleh media. Orang nak tahu dengan siapa dia bercinta, dengan siapa dia berkawan. Kenapa Datin memilih untuk tidak expose banyak benda? Kenapa saya kena cerita dekat semua orang? Ini sebab selebriti. Datin Nurjuman seorang selebriti. Orang nak tahu. Kenapa? Mungkin ada pendirian? Dalam kisah Cinta Hati Beta. Okay. Kisah Cinta Hati Beta ada banyak sensitivity yang perlu untuk dihormati. Dan saya memilih untuk membantu membawa kepada kisah itu sebagai satu kisah yang dihormati dan disimpan sebagai satu momen yang saya boleh anggap bernilai. Sebab kadang-kadang ramai orang perempuan terlupa kerahsiaan sebuah cinta itu adalah nilai yang tertinggi. Wow. Tapi ada orang setengah macam bangga-bangga pula, aku bercinta dengan orang ni, bercinta dengan orang tu. When our love pada saya, kalau cinta kita adalah cinta yang paling bernilai, kita tak nak berkongsi dengan siapa-siapa. Kita tak nak cerita kat siapa-siapa pun. Biarlah rahsia. Tutup kahwin. Biarlah kekal di hati dan kekal selama-lamanya. Okay. Mungkin dah ramai yang tahu kot. Datin berkahwin dengan adik Perdana Menteri Datuk Nazim. Mungkin kalau nak dalam kongsikan, bab ni, saya ada satu pendirian baru. Okey, pendirian baru pula. Saya ada satu pendirian baru. Okey, apa dia? Menghormati semua pihak adalah dengan tidak lagi mengulang-ungkit ataupun benda-benda yang dah nilah menyusahkan kepala masyarakat. So tak nak mengimbau balik. Next question. Oh ya, yang tu next question lah. Okay. Sebab lagipun macam semua artis kan buat sekarang kan macam hangat kisah penyondol, kisah cerai berai, kisah penyondol, kisah curang, VIP,
kemudian cukup lah tu cukup yang tu je. Tak menambah. Saya sibuk dengan museum scout. Museum scout saya tu ni banyak lagi je nak kena buat. Okey, kita langkau lah pasal dunia perkahwinan dia tu sebab dia tak nak jawab kan. Okey. Sebab pejabat agama kata elok kalau tak jawab. Tadi aku bagi soalan kat dia. Datin, kalau ada soalan nak reject, bagi tahu ya. Tadi dia tak bagi tahu, semua okey. Tapi tak apa. Okey, ini aku nak baca juga soalan aku ni. Okey, sama ada dia nak reject ke, tak kisahlah kan. Okey. Profesional sama wartawan. Okey. Okey Datin, ni soalan ni pengakuan terus soalan mungkin agak sensitif. Macam Budi cakap tadi, boleh Datin boleh reject ke, tak nak jawab ke, tak kisah. Macam mana boleh timbul gosip Datin pernah berkahwin dengan Sultan Brunei? Next question. Kita berpindah pada tudung. Ini soalan yang kita nak mungkin ramai nak tahulah pasal bisnes tudung tudung bisnes ID Juma. Macam mana perkembangan dia sekarang, sebab dengan cerita dah banyak butik dah tutup. Saya tutup semua konsep store saya setelah kerajaan menghilangkan semua daftar perniagaan. Daftar perniagaan untuk ID Juma. Daftar perniagaan untuk ID Juma dan semua 20 company saya dalam grup Colours Addiction hilang dalam pangkalan data kerajaan. Kenapa? Yang tu kena tanya kerajaan. Yang tu kena tanya. Okey, kerajaan mana ni? Kerajaan mana ni? Kerajaan sekarang? Kerajaan tak tahulah saya. Yang saya figure out perkara tu tahun 2019 sebelum COVID. Okey, sebelum COVID. Jadi bila semua maklumat syarikat saya tak ada dalam pendaftaran, seperti mana yang kita kan kena buat submission, audit, taxation, technical report, LHDN, GST, TAP. Okey. Corporate tax, taksiran, KWSP, SOKSO. Bila saya mendapati semua maklumat berkanun yang sepatutnya ada dalam pendaftar kerajaan tidak ada, saya membuat satu keputusan, orang kata keputusan yang paling menyayat hati saya sendiri pun. Sedih? Siapa tak sedih? Sebab kita bukan tutup dengan kerelaan diri sendiri. Kita macam berapa butik kalau pernah aku lihat dekat New Central satu 20 seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia. Sebab apabila pendaftaran syarikat tidak wujud dalam sistem pendaftaran berkanun dan semua maklumat perbankan saya, we can say it being compromised security, tindakan drastik yang perlu dibuat oleh seorang Chief Executive Officer dan Chief Financial Officer ialah shut off everything, give time for everybody to figure out where is the database and trying to figure out how to register all the document and reset technical management. Datin rasa siapa dalang sebalik itu? Nama-nama? Pada saya mungkin Sitos. Okey, bila dah tak ada nama dalam pendaftaran, mungkin itu caranya nak rebrand semula nama tudung. Sebab dalam Malaysia, kalau katalah, saya tak kata saya hebat, saya tak kata saya tahu, saya faham, tetapi dalam Malaysia saya adalah satu-satunya brand yang mempunyai entiti perniagaan di 5 negara lain. Hijab.com, Brunei Flagship, saya pernah buat fashion show di Pleats New York, saya pernah buat fashion show di London Fashion Week. Jadi saya satu-satunya orang perempuan Melayu muda yang mempunyai high net worth. Berbaloi untuk Sitos serang saya. Berbaloi untuk orang kata entiti keuangan Malaysia tak nak masukkan saya dalam high net worth. Macam bila dia orang cerita kata, okay, Siti Nurhaliza is the richest woman in Malaysia. Saya tak nak pun berada dalam grup tu. Tetapi kerajaan kena tengok betul ke saya tak berada dalam grup tu. Jadi bila saya pergi dekat Sitos, saya tengok kata, oh, pendaftaran syarikat saya semua orang kata tunggal langgang. Semua pendaftaran syarikat terbalik dan rosak.
Jadi daripada saat tu saya faham di Malaysia, kalau kita orang Melayu, kita orang perempuan, kita perempuan muda, ada nama Chief Executive Officer, nobody respect. Jadi saya kata okay, we take time, bertenang dulu, sebab dia bermula dengan serangan-serangan macam itulah, serangan-serangan peribadi serangan-serangan peribadi, serangan-serangan dalam pejabat yang pada saya takkanlah SITAS tak boleh check, takkanlah Bank Negara Malaysia tak boleh semak. Tapi setelah saya pergi ke Bank Negara Malaysia, pada saat tu saya faham kata di Malaysia kita perlu untuk membodek pula. Ataupun kita perlu kena ada ilmu membodek orang ni. Kita perlu untuk membodek ahli politik. Kita kena selalu ada kabel. kena ada kabel, wire, tiang telefon, tiang elektrik. Okay, barulah kita konon-konon akan dihormati. Faham. Dan barulah kita akan dihargai dan dianugerahkan dengan pelbagai anugerah usahawan. Oh, tiba-tiba usahawan berjaya. Tetapi selepas tu saya macam take one step reverse untuk saya study. Apa sebenarnya SITAS? Apa sebenarnya KRIS? Apa sebenarnya Bank Negara Malaysia? Apa sebenarnya kemampuan kerajaan Malaysia untuk membuat senarai baru kepada high net worth entrepreneur? Rupa-rupanya belum berupaya lagi untuk mengubah mentaliti. Kalau you don't show off, you are equal to you not exist. Jadi itu yang selepas tu saya kata okay, tutup je semua kedai, sebab daripada nak bergaduh dengan setiap satu pemilik premis mengenai sijil pendaftaran, mengenai semua account bank, mengenai semua perkara-perkara yang sepatutnya dah masuk dalam classified sulit dan persendirian, private and confidential. Jadi kata okay, saya tak boleh untuk bergaduh dengan semua orang, sebab saya rasa perkara-perkara perniagaan, perkara-perkara pelaburan adalah sesuatu yang sangat sensitif untuk dibincangkan di peringkat kasta bawahan. Minta maaf, saya kata orang biasa tak mungkin boleh faham mengenai semua perkara-perkara yang sulit dan rumit dalam sistem keuangan. Dia kata tak apalah, mungkin kerajaan tak nak tahu dalam Malaysia ada orang Melayu yang boleh untuk buat brand, jadi model, jadi CEO, jadi CFO, invest dalam Siti Nurhaliza, invest dalam Zawara, beli hijab.com, fly to Brunei, buka kedai, come up with the idea of scarf machine. Kita orang even pergi ke United Kingdom, London, masa tu ada Fashion Valley, present the idea of scarf machine yang satu dunia macam wow, idea ni macam kreatif, menarik dan memberikan pulangan yang baik kepada industri fashion. Tetapi kerajaan Malaysia, MYPO, SSM, Bank Negara Malaysia tak pernah ambil tahu pun. Jadi pada saat itu saya faham kata dalam Malaysia kalau orang perempuan mungkin ada rupa, ada pendidikan, ada background yang orang kata hebat-hebat, kerajaan Malaysia akan cakap impossible, dia are intellectual. Jadi pada masa tu saya faham kata oh okay, susah jugalah nak. Saya go through the stage of I like to be my own hero. Saya tak suka macam meringik dengan VIP. Saya tak suka meringik dengan semua orang yang ada keliling saya. Mungkin sebab saya diasuh dengan dunia meritokrasi. You work hard, you fight for it, you organize your work, you can win the battle. Rupa-rupanya dalam Malaysia culture tu belum ada. Dia masih lagi dalam Malaysia masih lagi culture membuntut. Masih lagi culture mengaku sebagai bini VIP ke, bekas bini VIP ke, bekas bini sultan ke, yang tu macam seolah-olah satu kebanggaan. Jadi saya kata malaslah nak layan mentaliti macam tu. Jadi saya patah balik kepada study, memahami budaya bank negara. Dan pada saat ini saya sudah semakin faham apa sebenarnya budaya Bank Negara Malaysia. Dan apa sebenarnya budaya keuangan
di Malaysia. Sebab kadang-kadang orang di peringkat bawahan dia tak faham kata budaya keuangan dengan pengurusan duit adalah dua perkara yang berbeza. Dan itu sampai sekarang ni kan semua orang cakap kalau you kena pergi court sebab ada kes A, B, C, D, E, saya akan cakap peguam negara pun belum tentu lagi tahu kes apa pula. Jadi saya memang menikmati momen mendapat perhatian yang tidak sepatutnya dan momen itu yang mungkin Datin tak pergi ke mahkamah bila dipanggil. Tak ada kes. Tak ada kes. Tak ada kes. Tak ada benda. Tak ada benda. Dia macam saya nak pergi mahkamah untuk apa? Photoshoot. Drama? Saya bukan artis. Saya nak kena shoot kisah apa drama berapa episod. Saya bukan artis nak buat drama berepisod-episod di kamar mahkamah. Jadi saya kata kalau peguam saya ada peguam. Kalau peguam saya pun tak ada kertas kerja, saya kata nak pergi mahkamah sekadar untuk membuktikan kepada dunia saya sama je dengan selebriti lain, saya kata itu tidak adil pada saya. What is the whole idea? I am a researcher myself, a legal student myself, tapi saya tak boleh untuk memahami kata certain paperwork kena ada dulu. Jadi bila saya bercakap dengan bank negara, saya cuba untuk memahami apa yang bank negara faham daripada kes saya. Takkanlah bank negara tak pernah memberi perhatian kepada kes saya. Tak logik. Jadi selepas tu saya kata tak apalah, give them some time. Mungkin sekarang ni bank negara, pejabat peguam negara, pejabat Perdana Menteri sedang membuat kajian, sedang mentelaah, orang kata sedang memahami siapa sebenarnya Nur Juma dan apa sebenarnya tahap pengetahuan saya mengenai perundangan. Dan saya tak melihat mahkamah sebagai satu studio penggambaran. Tontonan awam. Untuk tontonan awam tak apa lagi. Untuk sebagai bahan hiburan. Kalau dilihat sekarang ni di Malaysia, mahkamah adalah pentas hiburan. Konten. Pentas hiburan di mana semua orang boleh pilih nak buat drama Korea ke, nak buat drama Hindi ke, nak buat drama lawak jenaka ke, sehingga kan dah sampai satu tahap pada saya akan tanya, ni episod drama siapa pula di pintu kamar mahkamah? Takkanlah kita di negara yang dikatakan berdaulat tidak boleh untuk memilih di mana nak mencari pintu gerbang membuat pengisian media. Sampai ke tahap tu ke? Adakah menteri-menteri yang ada dalam Malaysia tak berupaya untuk berfikir? Okey Datin, kita ada 12 minit lagi. Mungkin ada lagi sambungan selepas ini. Kita ada episod kedua. Mungkin kita nak undang semula Datin untuk berbicara tentang benda yang lagi panas, yang sebelum-sebelum ni dah panas, tapi mungkin ada Datin Nur Juma nak curhat lah, curahan hati ke, nak hamba ke, nak apa ke. Mungkin ada episod kedua, kita jemput Datin selepas ini mungkin. Pada saya kan, saya tidak melihat ini adalah sesi untuk hambur ke, maki hamun ke, ataupun untuk curahan perasaan ke. Curahan perasaan pun tidak. Saya adalah seorang yang bak kata Budi tadi, garang bagaikan harimau, tak ada perasaan. Sebab dalam menjadi seorang pegawai eksekutif ataupun menjadi seorang pemilik perniagaan di Malaysia, dalam kebanyakan keadaan seorang perempuan, apatah lagi kalau muda dan pernah menjadi selebriti, mempunyai warna kehidupan yang berwarna-warni, kita perlu untuk bekukan rasa dan perasaan. Untuk pendam? Bukan. Bekukan supaya kita boleh untuk bergerak secara intelektual. Secara bijak, secara pemikiran dan profesional. Not emotional. Jadi dalam perkara berkaitan dengan perundangan, fake news, kisah-kisah fake court, saya refer kepada fake court, fake news. Saya kata kalau dilihat pun itu adalah hiburan awam.
takkanlah perkara-perkara berkaitan dengan tempat-tempat berkanun dan tempat-tempat berdaulat adalah hiburan awam. Dan bila saya tampil ke media, macam saya setuju untuk berbual bicara dengan Budi, sebab saya fikir sudah sampai masanya hard talk matter. Kita bercakap secara serius. Bukan lagi media hanya sekadar tempat untuk semua orang perempuan menunjukkan bahawa semua orang mempunyai penyakit emosional. Semua orang mempunyai masalah-masalah yang sampai tidak boleh untuk membuat penilaian atas budi bicara perkara-perkara penting. Jadi itu pun saya melihat kalau katalah contoh NST ke The Star ke Media Prima, Astro telah gagal untuk meraih kepercayaan saya sebagai media berdaulat, mesti ada orang lain di Malaysia yang boleh membina strata media berdaulat. Bukan semua orang dalam Malaysia suka gosip-menggosip. Masih ada lagi orang kata cendekiawan, bijak pandai, ilmuwan, intelektual, profesor yang kadang-kadang juga masih mencari-cari dalam Malaysia adakah masih wujud bakat-bakat yang boleh bertindak dan berfikiran secara serius dalam perkara-perkara serius. Jadi saya dalam kesempatan ini betul-betul ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana dalam banyak-banyak perkara saya suka untuk menguruskan sesuatu secara face to face, hard talk. We go straight forward. Saya tak suka menjadikan media sebagai pentas untuk buat lawak jenaka. Sebagai konten semata-mata. Saya bukan orang yang nonsense. That's why Datin Nurjumah kalau kita lihat tak ada Instagram, tak ada Facebook, tak ada YouTube, apa segala macam, tak ada TikTok. So kalau I lah jadi saya tak boleh hidup tanpa benda tu. Okay, sampai bila Datin tak nak guna semua social media bukan ni? Saya tak nak guna. Saya satu masa dulu saya beli Google Airtime. Google Airtime. Jadi satu masa dulu syarikat saya Colours Addiction, kita memang iklan Google Airtime tu. Google Airtime kita memang beli search engine optimizer. SEO. SEO. Okay. Beli dari Google. Okay. Dan semua Instagram saya adalah Instagram ataupun media syarikat, bukannya media sosial. Saya tidak, bukan media peribadi lah, itu syarikat. Bukan betul? Media untuk saya bersosial, mengiklankan diri sendiri. Bukan media untuk saya iklankan. Masa tu 500k kan follower. Reach 1 million. 1 million? Yep. Selepas media tu, somebody change the password and change ada the orang email. hack ke? Maybe the government itself. Jadi saya macam serious? Bukan hacker? Tak, relax je lah. Come on. Sebab saya pula kata tak apalah kalau saya dah cakap kata email and password dan semua digital media itu dirosakkan oleh badan berkanun sendiri. Saya kata tak apalah, kita tunggu sampai akan ada orang yang mampu dan berupaya untuk menjadi Chief Security Officer Digital Media Malaysia. Kalau sampai dah ada tahap tu, mungkin bila kita ada media berdaulat, sebab untuk Colours Addiction saya beli beberapa jenis media, email, Facebook, Instagram, YouTube, semua adalah media-media milik syarikat yang ada nilai komersial dan nilai trademark, trade name, trade copyright. Jadi bila orang mula serang saya mengenai perkara-perkara personal yang saya kata tak berlaku pun, fake news, tapi nak explain kepada bank negara, nak explain kepada peguam negara, nak explain kepada peguam saya pun, saya kata macam mana? Sebab not many people can do digital investigation. Akhirnya saya kata tak apalah, kita tunggu. Kita tunggu sampai ada satu pasukan di negara Malaysia yang berupaya untuk memahami istilah cyber security. Bila tu? Bulan-bulan raya kita boleh doa kot. Kalau bulan puasa kita tak boleh doa, bulan raya mungkin kita boleh seronok doa. Sebenarnya mendengar kata-kata daripada Datin Nurjumah dia. So mungkin lepas ni kita nak jumpa lagi sebab mungkin kita nak buat pendedahan tentang
sebenarnya Datin Nurjoma tidak mengaku dirinya muflis dan tiada kaitan pun dengan Fame Entertainment, ataupun dia tak kenal pun siapa Saya ada soalan. Fame Entertainment ni. Adakah sesiapa di dalam pejabat peguam negara mengenali Fame Entertainment ni? Laporkan kepada saya. Okey. Ini episod kedua, insya-Allah kita jemput sekali lagi. Kita nak borak-borak lagi tentang sekitar, kita nak borak mungkin apa yang berlaku di eventnya hari terbuka Majlis Mesra Raya 1 Museum Scarf 1 Mei nanti. So jangan lupa kita nak buat bersiaran langsung di saluran YouTube Budi Channel. Nantikan kita akan siaran live. Ini eksklusif sebab difahamkan Budi saja antara media yang dijemput. I trust you. Terharu, speechless. Okey, untuk episod pertama ni mungkin kata-kata akhir lah. 5 minit. Kita ada 5 minit lagi. Untuk semua penonton. Untuk semua pesanan penonton. Ke apa ke? Terima kasih kerana menonton dan mendengar saya membebel. Mungkin dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Itu saja. Datin sudi datang ke podcast Borak Sini Habis Sini. Mungkin lepas ini kita akan siarkan satu berita dekat portal budi.com. Nantikan sama-sama tentang perkembangan terkini Museum Scarf. Yep. Okay. Thank you so much kerana sudi menonton daripada awal sampai habis. Podcast Borak Sini Habis Sini mengundur diri. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is how we do this.